Selamat sejahtera. Pada hari ini, saya ingin berbicara mengenai bagaimana teori kontingensi dapat diterapkan di kalangan pemimpin abad ke-21. Teori kepimpinan kontingensi menyatakan bahawa keberkesanan pemimpin bergantung pada gaya kepimpinan pada situasi tertentu. Gaya kepimpinan yang ditunjukkan oleh seseorang pemimpin menentukan sama ada individu tersebut berperanan sewajarnya atau sebaliknya. Antara faktor yang mendorong kontingensi kepimpinan adalah peranan individu dalam melaksanakan sesuatu tugasan kepribadian pemimpin dan jalinan antara ahli kumpulan. Terdapat 4 teori kepimpinan kontingensi iaitu teori kontingensi Fiedler, teori kepimpinan situational, the situational leadership theory, the Pat Gould, dan teori membuat keputusan. Walaupun semuanya serupa di permukaan, masing-masing meliputi pandangan tersendiri mengenai kepimpinan. Pada pendapat saya, sememangnya teori kontingensi dapat diterapkan di kalangan pemimpin abad ke-21. Saya ingin memulakan ucapan saya dengan mengutarakan bagaimana teori kontingensi Fiedler berperanan dalam membentuk ciri-ciri pemimpin abad ke-21. Teori ini mengemukakan idea bahawa kepimpinan yang berkesan tidak hanya bergantung pada gaya yang digunakan oleh pemimpin, tetapi juga pada kawalan terhadap situasi. Pemimpin abad ke-21 sewajarnya memiliki keupayaan meyakini dan mengupayakan orang lain, ability to trust and empower, serta komitmen dan kesungguhan. Berdasarkan teori Fiedler, jelas menunjukkan bahawa seseorang individu yang diyakini mampu mengekalkan situasi yang aman dan damai sesuatu organisasi setiap masa. Teori ini juga memberi penekanan terhadap pemimpin perlu menyampaikan tugasan dengan jelas dengan tujuan yang perlu diikuti. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman dan ganjaran sebagai peneguhan. Teori ini sangat digunakan untuk kelompok yang perlukan pemerhatian yang teliti serta diawasi. Teori ini menyarankan konsep Least Preferred Co-worker (LPC) untuk menentukan jenis pekerja yang paling tidak digemari oleh pemimpin. Hal ini dapat membina sifat utama kepimpinan abad ke-21 iaitu komitmen dan kepercayaan ahli kelompok. Komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan mampu membina semangat intrinsik maupun ekstrinsik atau dikenali sebagai motivasi luaran dan dalaman. Selain itu, the situational leadership theory atau lebih dikenali sebagai R-shaped Blanchard situational leadership theory pula memberi fokus utama pada gaya kepimpinan dan kematangan pemimpin. Teori ini mengemukakan idea bahawa gaya kepimpinan bergantung pada 4 tingkah laku iaitu cara komunikasi, mempromosi, mengambil bahagian dan memberi tugasan kepada orang lain. Pemimpin abad ke-21 sewajarnya memiliki kesediaan untuk belajar, tinggalkan pemikiran lama dan kukuhkan pengetahuan, willingness to learn, unlearn and relearn. Teori ini jelas menunjukkan pemimpin yang berjaya akan menyesuaikan teknik kepimpinan agar sesuai dengan tahap kematangan ahli kumpulan berdasarkan situasi. The Pat Gould Theory ataupun The Pat Gould Theory pula menyarankan penetapan matlamat dan harapan. Pada asasnya, teori ini berpendapat bahawa pemimpin yang berkesan membuat jalan yang jelas untuk membantu pengikutnya mencapai matlamat dan berusaha untuk mencapai sesuatu halangan. Ciri kepimpinan abad ke-21 menyarankan kebolehan untuk memberi inspirasi, ability to inspire. Sokongan yang berterusan dapat membina sesuatu organisasi untuk gerak lebih baik dan maju ke hadapan. Seseorang pemimpin abad ke-21 perlulah memiliki sifat keusahawanan, kreatif dan inovatif. Akhir sekali, teori membuat keputusan pula mengemukakan idea bahawa pemimpin yang berkesan mampu membentuk, menilai dan menentukan sokongan yang perlu diberikan kepada ahli kumpulan yang lain. Pada pandangan saya, seseorang pemimpin sewajarnya memiliki naluri intuitif ataupun gerak hati. Sesuatu yang lebih kuat daripada akal, more powerful than intellect. Pemimpin perlu mendengar suara hati ia datang dan kebijaksanaan dan lubuk hati yang tulus. Jadi, pemimpin bagi sesuatu organisasi sewajarnya yakin pada diri sendiri dan sentiasa meningkatkan pengetahuan agar dapat berbicara dengan ilmu sedia ada. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.